Baik, Assalamualaikum, selamat sejahtera. Kita nak masuk hari ini, sambung tajuk pembelauan gelombang, diffraction of waves. Jadi kita terus tengok cerita pasal apa pembelauan ni. Okey, maksud dulu. Pembelauan ialah penyebaran gelombang. Macam gelombang tu tersebar apabila melalui suatu celah ataupun tepi suatu penghadang ataupun halangan lah senang cerita. Jadi maksudnya macam ni. Kalau ada suatu celah, inilah gelombang. Kalau dia tidak tersebar, sepatutnya dia akan keluar macam ni. Nampak? Sama juga kalau ada halangan. Ini ialah celah. Ini ialah halangan. Jadi kalau ada gelombang, kalau dia tidak tersebar ataupun tidak mengalami pembelauan, dia akan straight lah macam ni. Nampak? Yang kosong tetap kosong. Yang kosong tetap kosong. Maknanya ini tidak berlaku penyebaran. Tetapi pembelauan gelombang ialah penyebaran. Maknanya kawasan-kawasan yang kosong ini dia tersebar untuk menutup kawasan-kawasan yang kosong ini. Dia tersebar, nampak? Dia ke tepi, ke tepi, ke tepi lagi. Ini tersebar. Dia mengisi ruang-ruang yang kosong ni. Sama juga ni. Kosong tengah-tengah kan? Jadi dia akan tersebar. Tersebar dan menutupi nampak? Kawasan yang kosong tu. Itu namanya penyebaran. Okey. Jadi ada beberapa faktor yang mempengaruhi penyebaran ataupun pembelauan gelombang ini. Kalau kita tengok, yang pertama ialah saiz celah. Okey, kalau saiz celah tu kecil, nampak dia kata, semakin kecil saiz celah, semakin ketara pembelauan. Pembelauan dia semakin jelas ataupun semakin ketara. Makin kecil, makin tersebar. Manakala panjang gelombang pula sama juga, panjang gelombang kalau makin besar atau bertambah panjang gelombang yang besar. Ni besar. Okey, akan menjadi ketara pembelauan dia. Jadi satu persatu ni kita nak tengok dia punya faktor. Kita teruskan. Okey, ini ialah dalam buku teks. Okey, cuma kita dah detailkan sikit. Ada dua faktor tadi. Yang pertama ialah saiz celah, yang kedua ialah panjang gelombang. Jadi yang saiz celah ada yang celah dia besar, celah lebar, satu lagi ialah celah sempit. Jadi dengan panjang gelombang yang sama, nampak? Manakala yang panjang gelombang pendek dengan panjang ni, nampak? Ini panjang gelombang pendek, panjang gelombang yang panjang, saiz celahnya sama. Jadi kita tengok satu persatulah. Kita tengok tentang saiz celah yang berbeza. Ni celah besar, ni celah kecil. So bagaimana pembelauan tu berlaku? Tadi kita tengok saiz celah yang kecil, pembelauan dia jelas ataupun lebih besar. Maknanya kalau saiz celah yang besar ni, pembelauan dia kurang. Macam mana pembelauan dia kurang? Macam ni. Dia tersebar, nampak? Dia tersebar tetapi tak terlalu besar. Dia tersebar sikit sahaja. Terbuka sikit sahaja. Manakala kalau celah yang sempit, dia punya bukaan dia, penyebaran dia lebih luas. Itu maksudnya jelas dengan tak jelas tadi. Jadi, bagaimana kita nak melukis bentuk gelombang yang telah mengalami pembelauan? Jadi, yang kurang jelas ni kita akan lukis berbentuk satah. Satah tu bermakna dia lurus, tapi dia hanya melengkung dekat hujung, yang dekat tempat tersebar tu sahaja yang dia melengkung. Manakala yang celah sempit yang kita kata pembelauan lebih jelas, dia akan membentuk membulat. Maknanya dia tersebar dengan lebih luas. Nampak? Ini cara lukis dengan syarat panjang gelombang sama. Kalau lambda besar ni, lebih kurang lah lambda tu besar tu juga. Cuma bentuk gelombang sahaja yang berbeza, bentuk pembelauan, yang ni kurang jelas, kita panggil dia kurang jelas, berbentuknya satah. Manakala yang membentuk membulat ini maknanya lebih jelas. Kenapa lebih jelas? Kerana saiz ataupun bukaan celah tersebut kecil. Okey, tadi kita tengok tentang saiz celah, lebar dengan sempit. Sekarang ni panjang gelombang. Kita ada panjang dengan pendek. Jadi kita tengok. Okey, ini lambda pendek, ini lambda panjang. Jadi kalau kita tengok, yang mana yang akan mengalami pembelauan yang lebih jelas? Okey, tentulah lambda yang besar. Lambda yang kecil dia tak jelas. Maknanya bukaan dia kecil sahaja, nampak? Manakala yang pembelauan yang lebih jelas, dia akan membuka lebih besar. Itu step pertama. Macam mana kita nak kenal? Okey. Jadi, yang kurang jelas bentuk dia macam tadi, bentuknya satah. Dia hanya melengkung pada tepi sahaja. Manakala yang lebih jelas, bentuknya membulat. Jadi, kalau kita tengok, nampak tak? Saiz lambda dia kecil, maknanya yang kita lukis ini semua kecil. Kalau saiz lambda dia besar atau panjang gelombang dia besar, kita kena lukis dengan panjang gelombang yang sama besar. Okey. Soalan saya. Ini Ini celah kecil ke celah besar?
saiz celah ni. Ni, saiz celah ni kecil ke besar? Nak menentukan saiz celah tu kecil atau besar, sebenarnya kita tengok gelombang yang datang. Macam mana? Kita tengok panjang gelombang. Jika panjang gelombang kurang daripada saiz celah, maknanya saiz celah ni besar. Okey, ini gelombang yang nak masuk ni. Macam kita nak masuk kat pintu. Okey, pintu tu besar kecil tengok pada kita. Kalau pintu kita, pada kita mungkin besar. Tapi pada Mak Saleh, mungkin pintu tu kecil, kena tunduk. Nampak? Jadi besar atau kecil suatu celah bergantung kepada panjang gelombang yang datang. Kalau gap ataupun celah besar ni, gelombang yang datang besar macam gini, nampak tak? Saiz lambda dia berbanding dengan saiz celah. Celah ini dipanggil celah sempit. Nampak? Jadi mana-mana celah sempit, dia akan dapat pembelauan yang ketara. Jelas? Okey. Itu sahaja macam mana kita kenal. Jadi, ada yang kata, habis tu kalau terlalu sempit bagus ke? Sebab kata tadi, kalau sempit, pembelauan dia lebih jelas. Okey, dengar sini betul-betul. Dia ada dua pro dengan kontra. Kalau pembelauan yang kurang jelas, maknanya gap dia besar, apa berlaku? Okey, pembelauan dia tak jelas. Kurang jelas. Okey, manakala gap yang sempit, celah yang sempit, pembelauan dia akan jadi jelas. Lebih tersebar. Nampak? Tetapi dia ada kelemahan. Kelemahan dia apa? Okey, pembelauan kurang tetapi amplitude. Amplitude dia besar. Maksudnya, kalau ni amplitude yang tinggi, bila melalui pembelauan yang kurang jelas, amplitude dia masih tinggi. Manakala yang pembelauan jelas, pembelauan jelas, pembelauan dia jelas, tetapi amplitude dia akan berkurang banyak. Contoh ni tinggi, amplitude dia rendah. Nampak? Maknanya lagi kecil, lagi jelas. Lagi kecil gap ni, pembelauan dia akan jadi semakin ketara, tetapi amplitude dia semakin kecil. Boleh faham? Jadi, macam mana kita nak dapat pembelauan yang jelas, amplitude dia juga besar. Amplitude memang akan berkurang tapi berkurang sikit. Yang ni berkurang sangat banyak. Jadi kita nak dapatkan pembelauan yang paling cantik, maknanya pembelauan yang jelas dan amplitude-nya juga besar. Syarat dia simple sahaja. Panjang gelombang sama dengan gelombang. Sama dengan saiz celah. Jika panjang gelombang, saiz lambda ni sama dengan saiz celah. Ni panjang gelombang, ini saiz celah. Sama. Jika sama saiz, yes, kita akan dapat pembelauan yang jelas. Nampak? Dan pada masa yang sama, amplitude-nya juga agak besar. Maknanya tidak berkurang banyak. Ini kita kata pembelauan yang paling best lah, paling baik. Sebab kalau terlalu kecil, memang dia akan lebih pembelauan. Tapi amplitude dia makin kurang. Amplitude ni macam, kalau ni bunyi, okey, kalau gelombang bunyi, lalu celah yang sangat sempit, dia akan mengalami pembelauan. Tetapi bunyinya sangat slow. Nampak? Itu dia dari segi corak pembelauan dan kaitan dengan saiz, celah dan panjang gelombang. Jadi sambung. Tadi ialah celah. Habis tu kalau halangan macam apa tadi? Halangan. Okey, tengok Ini kalau kita boleh lukis. Kalau kita boleh lukis pembelauan melalui celah, tentulah halangan tak ada masalah. Macam mana? Ni. Kita potong separuh. Patah balik. Nampak? Kita potong separuh. Ting. Nampak? Bila potong separuh, inilah dia gelombang setelah melalui halangan. Tetap juga panjang gelombang yang besar, dia lebih mengalami pembelauan ataupun pembelauannya lebih jelas. Manakala yang berbentuk ataupun panjang gelombang yang pendek ni, pembelauan dia kurang jelas. Sama sahaja. Okey, kita teruskan. Yang manakah lebih jelas? Okey, kita ada halangan. Dua halangan yang tak sama besar. Panjang gelombang sama besar. Jadi yang mana lebih jelas? Okey, kita buat satu persatu. Apabila melalui halangan yang besar, ini ialah arah pembengkokan pembelauan dia. Manakala yang kecil, ini dia punya arah. Okey, jadi kita isi. Kita isi atau kita lengkapkan gambar dia. Okey, ini ialah gelombang apabila mengalami pembelauan. Yang ni pun sama, gelombang mengalami pembelauan. Okey, kita tanya soalan dia tadi.
pembelauan gelombang yang mana lebih jelas? Atas ke bawah? Jawapan dia simple. Jawapan dia ialah bawah. Kenapa bawah? Okey, kita kembali kepada pembelauan. Apakah yang dimaksudkan dengan pembelauan tadi? Pembelauan ialah penyebaran, spread out. Maknanya dia berkaitan dengan coverage. Okey, coverage. Kalau kita tengok yang dekat atas dengan bawah ni, yang mana coverage dia lebih banyak ataupun liputan dia lebih luas. Kalau kita tengok yang atas ni, nampak banyak kawasan yang tidak ada coverage, tidak ada gelombang. Manakala yang bawah ni sedikit sahaja kawasan yang tidak ada gelombang, yang lain semua ada. Jadi, kesimpulan simple sahaja. Celah kecil, halangan kecil. Sama dengan jelas, pembelauan yang jelas. Itu sahaja. Kalau tadi celah kecil, pembelauan dia lebih jelas. Halangan kecil juga, pembelauan dia lebih jelas. Alright. So, kalau kita tengok, nampak pembelauan kurang jelas sebab apa? Kurang liputan ataupun less coverage. Yang ni lebih banyak coverage. Alright. Banyak coverage itu bermaksud kurang kawasan yang tidak ada gelombang. Ini banyak kawasan tak ada gelombang. Ini kurang kawasan tidak ada gelombang. Dia lebih coverage lah. Itu maksudnya. Okey. Kita masuk seterusnya. Bagaimana rupa pembelauan cahaya? Cahaya ini boleh dibelaukan apabila dia melalui satu celah yang sempit. Kena betul-betul sempit sebab panjang gelombang cahaya ni sangat kecil. Jadi nampak. Kita ada dua. Satu melalui celah tunggal. Okay, satu line sahaja. Satu lagi melalui lubang jarum. So, kalau melalui celah tunggal, dia akan terbelau ke tepi. Okay, pembelauan dia ke tepi sebab dia tersebar ke belah tepi. Manakala yang melalui lubang jarum, dia akan melalui pembelauan yang menyeluruh bulat. Okey, sebab tu bentuk macam ni. Sama juga dia sebenarnya jalur-jalur je. Ni, tengah-tengah terang, nampak tengah-tengah terang dan jalur-jalur dia. Cuma kalau kita menggunakan dua cahaya yang berbeza warna. Berbeza warna maksudnya dekat sini ialah berbeza panjang gelombang. Kalau kita tengok panjang gelombang merah lebih besar daripada panjang gelombang warna hijau. Jadi pembelauan dia juga akan berbeza dari segi hasil dia. Nampak? Ini menunjukkan nampak. Merah punya dot-dot jauh. Ini hijau dia lebih pendek. Okey. Aplikasi dan fenomena. Okey, apa kegunaan dia? Kalau kita tengok aplikasi dekat benteng, dekat laut, kita pasangkan penghalang atau penghadang. Dia akan menghasilkan kawasan air yang lebih tenang. Apabila gelombang laut tu masuk dalam kawasan melalui celah, amplitude dia berkurang tadi kan? Amplitude berkurang. Bila amplitude dia berkurang dan dia mengalami pembelauan, penyebaran tenaga gelombang, jadi menyebabkan air lebih tenang sesuai untuk persinggahan kapal dan juga aktiviti air. Yang pertama. Yang kedua, gelombang infrasonik. Apa benda infrasonik ni? Infrasonik ni ialah di bawah had pendengaran manusia ataupun frekuensinya rendah. Kita ada dua. Satu infrasound, satu lagi ultrasound. Ultrasound tak dengar, infrasound pun tak dengar. Infrasound ini frekuensinya sangat rendah, bunyinya macam ni lebih kurang. Bawah, bass. Kalau yang high frekuensi, bunyi dia lebih tinggi. Macam itu lebih tinggi. Jadi infrasound ni yang frekuensi rendah. Frekuensi rendah bermaksud panjang gelombang dia besar. Sebab lambda dia besar. Jadi kita dah belajar pembelauan. Lambda yang besar akan menyebabkan pembelauan dia juga lebih besar. Jadi nampak tak? Panjang gelombang yang panjang mudah dibelaukan. Dan bila mudah dibelaukan, mudah berkomunikasi jarak jauh. Maknanya bila dia lalu halangan, lalu celah-celah pokok, dia akan dibelaukan. Maknanya dia boleh pergi lebih jauh. Dan hologram. Sebagai tanda keselamatan pada kad ataupun produk. Hologram ni kalau kita tengok dia punya permukaan macam berkilat, macam ada warna pelangi sikit kan. Okey. Isu dia ialah macam mana hologram juga ialah pembelauan. Sedangkan cahaya lalu celah. Pembelauan tu ialah cahaya melalui celah. Tapi dekat sini kat mana celah dia? Okey. Jadi kita terangkan sikit, kita masuk dalam sikit tentang pembelauan hologram. Yang pertama kita kena berkenalan dulu dengan diffraction grating, iaitu parutan belauan. Dia sekeping kad ataupun sekeping kertas bersinar. Okey. Cuma parutan belauan ni kita ada dua. Satu cahaya boleh dipantulkan, satu lagi cahaya boleh menembusinya. Nampak? Kedua-dua fenomena ini ialah pembelauan. Sama ada dibelaukan dengan cara pantulan ataupun dibelaukan apabila dia melalui celah. Jadi kalau kita tengok kat sini. Okey, sedikit video. Inilah parutan belauan. Inilah parutan belauan tersebut.
dan saya pancarkan laser pada parutan berlawan tersebut. Jadi kita akan lihat cahaya tersebut telah mengalami pembelauan. Titik-titik itu ialah pembelauan. Jadi kalau kita fokuskan dengan lebih baik, nampak ni? Bila saya pancarkan laser, nampak? Pada parutan berlawan, dia akan mengalami pembelauan. Dia akan tersebar. Okey, ini ialah yang mana? Ini ialah yang transmission ni, yang boleh tembus. Manakala pada masa yang sama, kita nampak tak? Ada cahaya kat belakang ni. Juga titik-titik juga ni. Macam mana boleh ada cahaya kat sini? Ini ialah cahaya yang dipantulkan. Jadi, yang tembus berbentuk ataupun menghasilkan kesan seperti pembelauan, yang dipantulkan juga menghasilkan pantulan seperti pembelauan. Kesan dia sama. So, itu yang kita kata tadi, pembelauan dia boleh tembus, okay, transmission, ataupun dia boleh pantul. Untuk yang hologram, dia lebih kepada pantul. Jadi kita ambil contoh permukaan CD. Permukaan CD adalah contoh hologram. Kalau kita tengok CD kan dia macam berkilau kan. Sama macam pelekat hologram yang berkilau tu. Jadi saya pancarkan laser pada permukaan CD dan menghasilkan, nampak tak? Titik-titiknya. Titik-titik yang sama seperti pembelauan tu. Nampak? Ini ialah hologram. Maknanya seolah-olah macam hologram yang kita nampak pada pelekat tersebut. Okey. Okey, sedikit soalan. Kita nak tengok soalan. Aplikasi. Okey, sekarang ni dia punya aplikasi dan fenomena juga. Apabila bunyi dengan kelangsingan rendah. Apa benda kelangsingan rendah? Dijanakan ketiga-tiga murid dapat mendengar bunyi tersebut. Okey, ini ialah ada penjana audio dekat sini. Penjana audio ada murid A, B, C yang duduk dekat belakang dinding. Apabila bunyi dijanakan, okey, bunyi yang berkelangsingan rendah dijanakan, ketiga-tiga dapat dengar bunyi. Okey, fine. A, apakah fenomena fizik yang terlibat? Senang. Okay, apabila cahaya pula, apabila bunyi melalui celah ataupun melalui tepi pada halangan, dalam kes ini ialah gelombang bunyi melalui tepi halangan. Okay, dia akan fenomenanya pembelauan. Okey, B. Apakah kuantiti fizik yang diwakili oleh kelangsingan bunyi? Kelangsingan dalam bahasa Inggeris pitch. Okey, kelangsingan rendah bunyi dia. Kelangsingan tinggi. Jadi, yang menyebabkan ataupun yang berbeza dari segi kuantiti fiziknya ialah frekuensi. Nampak? Okey, frekuensi mewakili kelangsingan. Kelangsingan bunyi. Maknanya kalau kelangsingan tinggi, frekuensi tinggi. Kelangsingan rendah, frekuensi rendah. Okey. Dan C. Okey. Tapi sebelum tu, apa kaitan frekuensi dengan panjang gelombang? Yang ni murid memang kena tahu. Kaitan frekuensi dengan panjang gelombang. Okey, macam ni. Frekuensi tinggi ni, macam mana rupa dia? Frekuensi tinggi getaran Frekuensi yang tinggi getaran dia laju. Bahasa mudahlah getaran dia laju. Contoh macam ni Ini ialah frekuensi yang rendah. Pak, slow tangan saya. Frekuensi tinggi macam mana? Macam ni. Laju. Jadi kalau kita imagine pada gambar frekuensi rendah, tangan kita macam mana? Tangan kita slow kan? Cuba kita lukis gelombang. Slow lah. Nampak? Slow je nampak. Naik turun tu slow. Bila naik turun slow, lambda kita jadi besar. Dapat? Ini ialah frekuensi rendah. Panjang gelombang jadi besar. Frekuensi tinggi macam mana tadi? Frekuensi tinggi laju. Bila laju, nampak? Secara automatik, kita punya lambda akan jadi kecil. Jadi frekuensi dengan panjang gelombang ini memang dia saling bertentangan. Jadi kena faham. Kalau frekuensi tinggi, maknanya lambda awak rendah. Jadi dalam kes ini, dia kata yang soalan warna purple tu, apabila bunyi kelangsingan rendah dijanakan, maknanya frekuensi rendah, frekuensi rendah bermaksud gelombangnya besar. Semua murid dapat dengar. Bila lambda dia besar, contoh kita ada A, B dan C, bila panjang gelombang dia besar, dia dibelaukan dengan lebih jelas. Nampak? C. Apabila bunyi berkelangsingan tinggi dijanakan. Okey, apabila bunyi dengan kelangsingan tinggi dijanakan, frekuensi tinggi, maka panjang gelombang jadi pendek. Hanya murid C sahaja dapat dengar. Kenapa murid C sahaja dapat dengar? Okey, kalau lambda kita besar,
Kita punya pembelawan macam tadi kan luas. Semua boleh dengar, ABC boleh dengar. Tapi kalau kita punya panjang gelombang pendek, macam mana panjang gelombang pendek macam ni? Nampak? Rapat-rapat. So, bila lalu celah, dia akan mengalami pembelauan tetapi dah kurang jelas. Dia punya bukaan tu dah kurang. Jadi, dia mengalami pembelauan tetapi kurang jelas. Sebab tu budak C sahaja yang dengar. Nampak? Okey. Dia nak terangkan macam mana ayat nak menerangkan tu. First kita kena sebut. Okey, B tadi frekuensi kan? Frekuensi. Okey, C. First kena bagi tahu bunyi kelangsingan tinggi. Bunyi yang kelangsingan tinggi bermaksud frekuensi tinggi. Okey, frekuensi tinggi bermaksud panjang gelombang rendah ataupun kecil. Okey, bila panjang gelombang kecil, pembelauan kurang jelas. Okey, bila pembelauan kurang jelas, sebab itulah hanya murid C sahaja yang boleh mendengar bunyi tersebut. Okey. Itu sahaja. Lebih baik kalau nak penerangan tu lebih baik lukis macam tadi, lebih nampak. Okey, kita tengok yang seterusnya. Lagi tak soalan? Okey, televisyen menggunakan gelombang radio dengan frekuensi tinggi. Manakala radio menggunakan gelombang radio yang frekuensi rendah. Okey, gelombang radio ni kita ada gelombang radio ni panjang ni. Ni kan? Gelombang radio. Gelombang mikro. Inilah tajuk elektromagnet, belum belajar lagi. Dalam gelombang radio pun dia ada yang panjang gelombang, yang besar dan makin kecil. So dari kawasan yang VHF, UHF, very high frequency, ultra high frequency dan kita ada low frequency. So semua inilah kategori gelombang radio. Jadi dia bawa kat situ, TV guna gelombang radio yang frekuensi tinggi. Radio pula guna gelombang radio frekuensi rendah. Jadi A, gelombang radio adalah sejenis gelombang, baru khabar tadi. Gelombang radio ialah gelombang elektromagnet. Okey. B, nyatakan hubungan frekuensi dengan panjang gelombang. Dah khabar juga tadi. Frekuensi dengan panjang gelombang berkadar songsang ataupun bertambah frekuensi, berkurang panjang gelombang ataupun sebaliknya. Berkurang frekuensi, bertambah panjang gelombang. Okey, tentukan adakah rumah tersebut dapat menerima kedua-dua isyarat. Okey, ini lukis sikit. Ada bukit. Ada bukit. Okey. Pemancar ni dia akan memancarkanlah gelombang. Gelombang yang semua frekuensi lah. Frekuensi rendah ada, frekuensi tinggi ada. Okey, ni rumah. Ni rumah. Okey. Televisyen menggunakan gelombang radio dengan frekuensi tinggi. Frekuensi tinggi macam tadi, panjang gelombang dia pendek. Sebab manakala gelombang radio menggunakan frekuensi yang rendah. Frekuensi rendah, panjang gelombang dia besar. Nampak? Okey. Sebelum pergi lebih jauh, tanya diri dulu. Yang mana akan mengalami pembelauan yang jelas? Okey. Jadi jawapannya ialah yang besar. Pembelauan yang besar ialah panjang gelombang yang besar. So, nampak tak? Dia punya bengkok tu, dia punya spread ataupun penyebaran dia lebih banyak. Yang ni penyebaran, dia tersebar juga. Tapi tersebarnya sikit. Nampak tak? Dia punya bengkok ni. Anak panah ni ke bawah. Tersebar dia. Jadi kalau kita lukis, yang ni panjang gelombang yang pendek, nampak? Tak kena rumah. Manakala panjang gelombang yang lebih besar, nampak? Dia tersebar sampai ke rumah. Jadi, kalau ini ialah gelombang televisyen, ini gelombang radio. Jadi, yang duduk dekat rumah sebelah bukit ni hanya dapat menerima isyarat gelombang radio sahaja. TV tak dapat. Nak dapat TV macam mana? Pasanglah aerial tinggi sikit. Pasang aerial tinggi sikit, mungkin boleh dapat dia punya isyarat. Okey, itu cerita tentang pembelauan yang berbeza panjang gelombang. Ada lagi tak? Ada lagi satu. Okey, seorang bayi sedang baring di atas katil, dia tak dapat melihat televisyen. Tetapi dia boleh mendengar bunyi. Nampak? Bagaimana fenomena pembelauan membolehkan bayi mendengar bunyi televisyen? Okey, memanglah tak nampak televisyen sebab cahaya punya pembelauan dia tak boleh pergi jauh.
ataupun dia tak tersebar. Tapi bunyi boleh. Okey, jadi nyatakan satu fenomena lain lah. Sabar dulu. Ni kita tengok yang pertama dulu. Fenomena pembelauan. So macam mana? Okey, TV ini dia mengeluarkan gelombang bunyi. Okey, dia mengeluarkan gelombang bunyi. Budak ni kat katil kan? Apabila dia melalui pintu yang terbuka, okey, sebahagian daripada gelombang bunyi ini akan melalui pintu terbuka dan mengalami pembelauan. Jadi murid ataupun budak, bayi lah kan? Bayi atas katil ini akan mendengar bunyi tetapi tak dapat nak melihat televisyen. Okey. Nyatakan satu fenomena lain yang menyebabkan bunyi merambat dari televisyen ke budak. Apa fenomena lain? Jawapannya ialah pantulan. Kan dinding ni kan pantul. Bunyi boleh terpantul sana sini terpantul sampai juga ke budak. Jadi ada dua fenomena kat sini. Biasanya pembelauan memang akan ada dua fenomena lah. Yang pertama ialah pembelauan tu sendiri. Yang kedua ialah pantulan. Nampak kat sini? Ini ada je gelombang yang terpantul ni. Nampak? Ada je yang terpantul. Bila ada halangan, tentu ada pembelauan dan juga pantulan. Okey. Okey, habis tentang pembelauan. So, saya harap membantu video ini. Sekian, terima kasih.